Insan ini pada zahirnya kelihatan normal. Hidup sendirian di rumah usang, mencari nafkah dengan hanya mengutip buah pinang. Tiada siapa yang tahu pendam hati wanita ini. Tak menangis, dia keluar sendiri air mata. Sebab? Tak, rasa-rasa pening lagi keluar. Kadang-kadang dia mengalih sendiri. Tak tahu kenapa. Kampung Cangkat Perah, Batu Kurau, Perak. Langit terus mencurahkan isinya. Di rumah pusaka inilah menjadi tempat teduhan Rohana Ismail, 44 tahun. Reput ditelan waktu, rumah ini tetap menyimpan 1001 kenangan buat Rohana. Keadaan hujan yang kerap berlaku pada sebelah petang menjadi kegusaran hatinya. Keadaan atap rumah yang bocor membasahi ruang dapur dan ruang tamu. Namun keadaan ini sudah menjadi sebati buat Rohana kerana dia masih tidak mampu untuk membaik pulih atap rumah ini. Rohana tinggal sebatang kara menguruskan keadaan rumah yang serba kekurangan ini. Melihat keadaan Rohana pada zahirnya normal, namun hakikatnya dia mempunyai masalah lembam sejak dahulu lagi. Setiap petang, Rohana akan ke belakang rumahnya untuk mencari buah pinang. Orang tu duk buat, dia suruh buat hak dia. Masa dulu kata hak kami pun banyak belakang buat. Masa tu musim buah pinang banyak, buat buah pinang juga. Sekilo apa? Masa tu RM6. Boleh kan? Simpan duit beli baju raya. Rohana mencari sumber pendapatan dengan menjual buah pinang kepada peraih. Sebelum ini, Rohana pernah bekerja di sebuah kilang, namun dia tidak mampu untuk bekerja dalam tekanan. Sebelum ini, Rohana tinggal bersama seorang abang dan kedua ibu dan ayahnya. Rohana kehilangan ibunya sejak 10 tahun lalu, manakala bapa dan abangnya pada 3 tahun lalu akibat kencing manis kronik. Sejak tinggal seorang diri, Rohana banyak meluangkan masa di sini untuk mencari rezeki. Walaupun tidak banyak hasil kutipan, Rohana tetap gigih mencari buah pinang untuk dijual. Sini buah pinang. Jadi inilah sumber rezeki Kak Rohana. Mencari buah pinang setiap petang. Diambil, dikumpul, dipotong sebelum dijual di pekan Batu Kurau. Perjalanan untuk kedai itu saja memakan jarak antara 7 ke 8 km dengan hanya menaiki basikal. Siapa sangka dengan buah pinang ini boleh menjadi sumber rezeki buat Kak Rohana. Rohana agak pendiam kerana mungkin sudah terbiasa tinggal sendirian tanpa teman untuk berbicara. Tidak dapat kami tafsirkan apa yang bermain di fikirannya. Ada ketika dia berasa sedih memikirkan nasib, namun dia harus akur dan hidup perlu diteruskan. Selain buah pinang, Rohana turut mengumpul buah kelapa untuk dijual. Bagi Rohana, apa saja hasil yang ada, dia akan menjualnya demi sesuap nasi. Tiada tempat untuk dia bergantung, semuanya dilakukannya sendiri. Terbiasa hidup sendirian,
Rohana tidak hanya berpeluk tubuh mengharapkan ihsan insan lain. Jual lah, untuk jual. Kadang boleh bayar duit api. Itulah kadang bolehlah RM10 kan. Bolehlah makan kat kedai tu. Kat kedai tu RM6 je makan kalau makan nasi biasa. Setelah dikumpulkan hasilnya, Rohana akan menjual semua buah pinang kepada peraih. Hasil yang tidak sebanyak mana ini cukup untuk membantu Rohana membayar segala keperluan seperti bil air dan elektrik. Mat Sharif Meh antara peraih yang sering mengambil buah pinang dengan Rohana. Dia turut menzahirkan rasa kasihan terhadap Rohana. Hidup serba kekurangan namun tetap kuat mencari rezeki untuk meneruskan kehidupan. Bagi Rohana, dia sudah terbiasa hidup seperti ini. Rezeki yang mungkin sedikit bagi kita, namun cukup buat Rohana meneruskan kehidupan. Jual lah, untuk jual. Kadang boleh bayar duit api. Hari berganti hari, kehidupan ini perlu diteruskan. Buat Rohana, tinggal sendirian sudah menjadi kebiasaan buatnya. Dengan basikal usang inilah menjadi pengangkutan utama untuk dia bergerak. Perjalanan untuk membeli barang masakan agak jauh dari rumah. Namun dia akur dan menerima keadaan ini. Rohana banyak memendam perasaan. Namun dia gembira ketika kru bersamamu datang untuk sesi penggambaran ini. Bagi Rohana, sudah lama rumahnya tidak dikunjungi tetamu, sedikit sebanyak dapat mengubati kesepiannya. Menyentuh mengenai basikal ini, sudah 6 tahun basikal ini bertahan. Pernah terdetik di hati untuk membeli yang baru, namun dia tidak mampu kerana harganya yang makin mahal. Ada kalanya, Rohana sering mengayuh basikal di kawasan kampung ini untuk menziarah sahabat handai. Basikal beli lah. Dapat duit bering tahun lepas. 7 tahun sekarang ni. Beli 160. Lo ni tak dapat lah. 300 basikal. Kami nak tukar baru dia tak boleh lah. Nak beli baru tinggal 300. Kenapa nak beli baru basikal? Saja sebab tengok dia repuk lah. Dia tak ada ni pakai kok. Hasil jualan buah pinang dan kelapa, dapatlah Rohana membeli sedikit keperluan dapur. Sebelum ini, Rohana menjaga ayahnya yang terlantar. Setiap hari sudah menjadi rutin buat Rohana menyediakan hidangan ketika ayahnya masih ada. Sesekali dia teringat akan arwah ayah dan ibu. Kini, semuanya hanya tinggal kenangan. Rohana pernah menyimpan cita-cita untuk menjadi guru. Namun, dia sedar bahawa keadaan diri tidak mampu untuk belajar. Rohana mempunyai masalah pembelajaran sejak sekolah rendah lagi. Melihat keadaan rumah ini, Rohana bersyukur dia masih mempunyai tempat untuk berteduh. Masak pukul 9 kalau selalu kan. Kalau ada ayah pun masak pukul 9 pagi tu. Masak. Pergi kak lah hujan beli sayur je masak. Masa tu beli sayur sawit je lah. Masa dulu 3 kupang boleh kan. Banyak makan tu je lah. Kadang ikan kena remas. Lalu ni makan ayam. Sudah menjadi kebiasaan Rohana berehat mengambil angin di luar rumah. Mujurlah ada yang prihatin terhadap keadaan Rohana.
Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marhain yang berpusat di Taiping antara yang cakna dengan keadaan rohana. Wanita istimewa ini turut menerima kunjungan daripada Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Batu Kurau Zaidi Abdul Rahman. Mereka mengambil inisiatif untuk membawa rohana ke klinik jika ada temu janji, memandangkan rohana tiada kenderaan. Pergi mana-mana dia nak ambil basikal, dia akan ambil basikal, dia terus pergi. Pergi mana tempat Nabi, kalau kata orang tu tak suka kat dia, so dia akan balik naik basikal balik. Lepas tu dia akan siap lagi, dia pergi tempat lain pula. Orang kata pergi, dia kata nak pergi jual Pinang bagi tadi kan, nak pergi jual Pinang. Dia tak kira Pinang tu banyak mana pun dia tak kira. Dia akan jual. Tapi kedai dah tahu kan, dia macam tu orang dah tahu dia. Kadang-kadang Pinang banyak tu pun dia jual, sekilo pun, alhamdulillah lah tu. Okay, NGO Marhain banyak tolong di seluruh Batu Kurau lah. Termasuk rumah Cik Rohana ni, dia yang bagi bantuan macam-macam, dari segi kotak, apa-apa bantuan pun dia akan sampai ke rumah kawasan Batu Kurau ni lah. Selain daripada tu, dia akan turun di seluruh Batu Kurau, seluruh Batu Kurau dia turun. Bantuan dia tak pernah habis NGO Marhain ni. Dia tetap turun juga. Gelap. Beginilah keadaan rohana di kala malam menjelma. Keadaan rumah yang tiada cahaya terang memberi kesukaran buat dirinya. Suasana cukup sunyi. Tidak dapat kami bayangkan rohana tinggal sendirian di sini. Bagi rohana, ada ketika timbul rasa takut. Namun, dia cuba untuk menerima keadaan itu yang sudah menjadi kebiasaan buatnya. Menurut rohana, rumahnya pernah dimasuki pencuri dan mengambil duitnya. Keadaan pintu yang tidak kukuh juga merungsingkan rohana. Kekurangan diri tidak menghalang rohana untuk belajar membaca Al-Quran. Walaupun hidup serba kekurangan, inilah yang menjadi kekuatan jiwanya. Fikir mengaji lah. Pergi semayang mengaji tu lah fikir. Baca-baca doa macam tu je lah. Tak pernah cakap dengan nak kata no, tak pandai. Tak erti lah. Baca-baca doa tu lah, bagi hadiah Fatihah kat ayah, kat mak, kat abang tu je lah. Rasa sedih kak. Fikir mengaji lah. Pergi semayang mengaji tu lah fikir. Ujian demi ujian mendatangi diri rohana. Itu sama sekali tidak mematahkan semangatnya untuk meneruskan kehidupan. Syarikat Faiza Sendirian Berhad berbesar hati mendengar rintihan rohana. Pengurus Cawangan Utara Meja Setia Perwira Muhammad Wazir dan Eksekutif Logistik Muhammad Izham Abdul Razak hadir membawa pelbagai produk keluaran Faiza seperti beras, rempah ratus dan bihun siam. Menerima dengan tangan yang terbuka, rohana bersyukur kerana ada pihak yang sudi memberi perhatian terhadap dirinya. Rohana turut menerima sumbangan wang tunai sekaligus bantuan ini dapat meringankan bebannya sekeluarga. Rezeki buat rohana. Badan bukan kerajaan NGO Empire Saudara Sahabat daripada Kuala Lumpur membawa pelbagai jenis bantuan buat rohana di Batu Kurau Perak.
Syekh Muhammad Khalid Syekh Abdul Majid adalah usahawan kerupuk lekor dari Bukit Beruntung. Tenaga kerja yang mempunyai latar belakang teknikal ini membantu memasang lampu baharu di rumah Rohana. Okey bang, minta. Bersungguh-sungguh mereka menyumbang tenaga demi insan kurang bernasib baik ini. Jadi alhamdulillah saya bersama-sama dengan tim saya merupakan tim umpire saudara sahabat yang mana membantu saudari Rohana, yang mana kita tengok di rumahnya memang banyak memerlukan pertolongan daripada pihak luar lah. Kita ada juga membetulkan lampu yang mana saya dapat tahu lampu dia dah lama rosak, tak pakai lampu pun dalam rumah dia kan. Jadi saya belilah ada berapa, rasa 6 set lah saya sediakan lampu. Jadi alhamdulillah malam ni dia tak bergelak lah. Jadi dia seronok lah. Saya tengok wajah dia pun seronok kita sampai tadi. Okey, macam kita tengok tadi, dapur dia pun macam dah lama sangat, dah usang berkarat saya tengok. Jadi saya pun ada bawa bekalan-bekalan dapur baru. Jadi dapur untuk dia nak memasak, pinggan-pinggan, gelas saya bawa semua baru kita sediakan untuk dia. Alhamdulillah, mana dipermudahkan urusan saya pada hari ini. Ketika semayang dengan kain lah, semayang lah untuk nak solat. Di kala kesunyian, radio inilah yang menjadi peneman buat Rohana. Walau apa pun kata-kata kurang enak dilemparkan, dia terima dan sedia memaafkan mereka. Bagi Rohana, kehidupan ini hanya untuk mencari redha Allah yang Maha Esa. Sesekali rindu menerpa, dia hanya mampu berdoa sebagai hadiah buat yang tersayang. Kami ingat masa mula-mula kecewa. Kami dah kalau kerja betul-betul kilang mesti buat rumah baru kan. Tapi tak dapat, rasa kecewa kan. Bersihkan hati panjangkan umur itu, murahkan rezeki itu je. Tiada siapa yang tahu saat-saat dilalui oleh Rohana. Tidak mengapa jika tiada teman berbicara, cukup sekadar meluah rasa pada Yang Esa. Bersamamu turut menyelami kisah 7 keluarga dari 4 buah negeri. 2 keluarga dari utara negara, negeri Kedah Darul Aman, keluarga Ruzaini Ibrahim. Dan keluarga Suhaimi Abdul Hamid. 2 keluarga di negeri Selangor, keluarga Azizah Arifin. Dan keluarga Nurul Nur Syahila Mat Johari. Menelusuri ke negeri Terengganu, keluarga Muhammad Zaini Saleh. Dan keluarga Naim Azli Robert Rashid. Manakala keluarga Muhammad Yunus Abdul Rahman di negeri Pahang. Terus hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbu